Sebelum ni pernah member-member aku tanya tentang TV box dekat aku. Dia tanya TV box apa yang best kan? Bila aku nak tunjuk tu, aku cuba tanya bajet. Kau bajet berapa? Dalam 1.5 itu, okay. Aku terus tunjuk something yang berbentuk very portable, iaitu Mi TV Stick. Walaupun ni bukan Mi TV Stick, dia lebih kurang macam tu lah. Mi TV Stick, lepas tu Realme TV Stick, lepas tu TiVo Stream 4K. Jenis-jenis yang macam tu lah. Sebab itu antara harga yang murah-murah, bawah 200. Jadi bila dia tengok spek kan, Mi TV Stick, Realme TV Stick 1GB RAM. Mak gila. Dia cakap apa tau? Dah tahun 2022 ada juga benda yang 1GB RAM. Jadi dekat video ni aku nak kongsikan dekat korang, patut tak patut untuk korang dapatkan Android TV box yang RAM dia besar gila. Check it out. Okay, sebelum tu aku nak kena tanya dekat korang. Korang faham tak apa itu Android TV box? Dan macam mana korang gunakan Android TV box? Jadi aku cerita macam mana aku guna Android TV box. Aku guna TV box ni cocok dekat TV dan aku akan turn on dan aku connect dekat wifi. Aku cuma guna untuk YouTube. Aku tengoklah YouTube. Tengok Upin Ipin. Lepas tu dah bosan lah. Aku keluar. Aku buka Netflix, tengok movie. Tengok. Anak aku pula menangis kat tepi nak Big Hero. Aku buka Disney Plus. Sebab ada kartun Big Hero bahasa Melayu. Jadi bukalah Big Hero, dia tengok. Lepas tu dia tidur. Aku teringin pula nak tengok drama favourite aku. Dia ada kat dalam HBO Go. So aku keluar, aku masuk ke HBO Go. Tengok. Dan dekat situ, apa yang korang boleh nampak? Pastinya korang nampak satu aktiviti menonton streaming service. Dan bila dah tak nak, kita tukar ke lain. Lepas tu tak nak lagi, kita tukar ke lain. Lepas tu tukar lagi, tukar terus sampai Abang Jamil mampus. Dekat situ korang tak nampak kan? Di mana aku menggunakan multitasking dalam TV box. Tak pernah ada orang buat, aku rasa. Aku tak tahulah. Mungkin ada di antara korang yang buat multitasking dalam Android TV box. Sambil-sambil tengok movie, korang buka apa? Web browsing. Sambil-sambil web browsing, buka tab lagi satu, tengok YouTube. Mana ada? Aku rasa tak ada. Tak ada. Kalau ada, korang memang awesome, king. Aku rasa memang tak ada. Jadi dekat situ, kita berbalik pada RAM. Apa fungsi RAM? Fungsi RAM ni adalah memori sementara untuk menjalankan proses-proses yang korang nak jalankan tu. Sebagai contoh, kita nak buka Google Chrome, kita nak buka Adobe Premiere Pro, lepas tu kita nak buka OBS. Dalam komputer kan, 3 software. Kalau RAM kita kecil, memang sangkut kita buka 3 benda ni. Tapi kalau RAM kita besar, kita boleh buka 3 benda ni dengan smooth, tak ada masalah. Komputer tak lag. Itu kefahaman secara mudah. Dan aku bagi satu lagi kefahaman yang paling mudah. Kita nak masak sesuatu. Bila kita dah masak sesuatu, kita akan simpan kan dekat almari makanan, tempat simpan-simpan lauk tu kan. Kalau dululah kan, letak lauk. Dan bila kita nak makan, kita kena hidangkan makanan tu atas meja makan lah. Takkan makan dekat tepi almari tu dengan lauk-lauk kat tepi tu kan. Tak ada orang buat. Aku tak tahulah siapa buat. Jadi bila kita nak makan, kita perlukan satu meja yang boleh letak lauk-lauk tu. Kita nak makan sama dengan kita nak guna software apa atau aplikasi apa. Sama, guys. Okay. Almari tempat letak lauk tu sama dengan storage. Korang tengok TV box tu ada 8GB, ada 16GB. PC ni ada 500GB, ada 1TB. Itulah storage. Inilah almari makan, tempat simpan lauk. Dan last sekali, meja makan. Meja tempat dihidangkan makanan tu adalah RAM. Kalau korang nak makan meja kecil macam ni, lauk banyak, of course, selit, ayam jatuh, sayur kangkung jatuh, sawi jatuh, air basuh tangan jatuh, pecah, rugi. Sama macam device yang RAM kecil. RAM kecil dalam komputer, korang nak jalankan banyak kerja satu masa, akan membuatkan komputer korang jadi sangkut-sangkut, jadi lag. Ataupun dekat handphone, kalau handphone RAM kecil, korang buka lah Facebook, keluar, masuk Twitter, keluar, masuk YouTube, keluar, korang buka aplikasi banyak. Lepas tu proses seterusnya akan membuatkan korang rasa lag sangat handphone tu, sangkut-sangkut. Sebab RAM dah penuh guys. Handphone tu, kalau korang buka banyak apps, lepas tu dah tutup, dia still running in the background. Dia akan masuk ke bahagian multitask. Bila korang buka multitask punya button, korang tengok berapa banyak apps yang tengah running dekat belakang. Sebab tu handphone tu boleh jadi lag. Sebab RAM kecil, korang multitask banyak-banyak. Sekarang ni kita gabungkan RAM dengan TV box. Macam mana aku cerita tadi, korang takkan nampak di mana aku menggunakan TV box tu dalam keadaan multitask. Tak ada. Aku tak multitask benda tu. TV box, bila korang masuk Netflix, korang dah keluar, korang keluar macam tu je. Dia bukan running kat background. Dia tak macam tu. Aku rasa memang tak macam tu lah. Jadi TV box ni, kalau 1GB RAM,
memang tak ada masalah. Korang dah boleh guna. Korang jumpa pula 2GB RAM pun tak ada masalah, boleh guna. Korang cuma perlu fokus pada storage daripada RAM. Sebab storage ni bestnya kalau besar, korang boleh download banyak application, banyak streaming service, dan korang boleh pilih lah. Kalau korang nak, korang just tekan. Tak perlu nak padam satu aplikasi untuk dapatkan aplikasi baru tu korang nak download, tak payah. Jadi kalau storage untuk TV box ni 8GB dah mencukupi sebenarnya. Tapi kalau ada 16GB pun better juga, okay juga, nice juga, memang puas hati lah. Tapi RAM ni kurang nampak lah perbezaannya dalam TV box. Sebab kita jarang sangat guna untuk multitask dalam TV box. Even aku running TV aku dengan TV box satu hari satu malam straight, aku tak pernah ada masalah dengan 2GB RAM tu. Aku rasa kalau 1GB RAM pun tak ada masalah, still okay je. Jadi korang kena ingat, TV box ni kita guna bukan untuk multitask. Kemudian kalau kita dah tahu kita guna bukan untuk multitask, kita akan faham di mana RAM ni tak penting sangat. At least 1GB RAM tu dah boleh guna untuk running TV box tu. Tak ada masalah lag sangat lah, tak teruknya, confirm. Korang guna satu apps, tak payah fikir tentang RAM besar. 1GB tu dah sangat mencukupi. Jadi sepanjang video ni, apa yang aku cerita tentang RAM dalam Android TV box ni, adakah korang faham? Adakah penerangan aku mudah? Kalau penerangan aku sangat mudah difahami, sangat mudah untuk ditelan, korang bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Kalau tak faham, kau tanya member lah. Aku dah berbual mulut nak bercerita kat korang ni. Haus Yul. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.